أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjid Haram, dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis-jenis buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan engkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia ini saja, kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya kepada azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang amat mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami, zuriat kami, umat Islam yang berserah diri Islam kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang amat menerima taubat lagi amat mengasihi. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu, apabila Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya perintah yang mencabar, walaupun ulama tafsir sebut dalam kitab perintah sekadar gutim misa aja, cabut bulat tiap, apa dengan kerak kuku, cukur hari-hari, hak tu barang sangat. Kitab tafsir sebut juga benda tu, tak dinafikan. Tetapi yang paling besar ialah perintah yang mencabar, supaya Ibrahim menegakkan tauhid, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang dianut oleh penduduk negeri Babil dan Raja Namrud yang berkuasa menakluk dunia, raja yang besar.
Ibrahim bukan sahaja mengucap la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ibrahim menyampaikan tauhid kepada ayahnya sendiri dan kepada Raja Namrud yang memerintah negeri Babylon. Berani menyampaikan tauhid, menyebabkan Ibrahim bertengkar dengan ayah dia. Akan disebut dalam surah yang lain. Menyebabkan Ibrahim berlawan dengan Raja Namrud sehingga dihukum bakar dalam api besar yang dinyalakan. Hukumannya sangat dahsyat. Selamat ke tak tahu. Allah Ta'ala tak beritahu lagi mati bila. Ibrahim yakin hidup ke mati ke tetap bersama dengan Islam. Ini dia. Bila dicampur dalam api yang dinyalakan, dicampur, Allah Ta'ala berfirman, api itu bardan wa salaman ala Ibrahim, sejuk. Kita hadis menyebut pada masa itu malaikat datang, malaikat Jibril, malaikat datang. Ibrahim arahkan apa? Suruh je. Nak suruh lingkup negeri Babil, nak suruh apa? Minta. Ibrahim kata, aku tak meminta, dia meminta dengan Allah. Ini kekuatan iman Ibrahim alaihissalam. Tak bergantung dengan makhluk, walaupun makhluk itu malaikat yang mulia. Aku bertawakal pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Sebaik-baik aku menyerah diri kepadanya. Perintah yang sangat mencabar. Setelah Ibrahim ditunjukkan mukjizat di hadapan Raja Namrud, tanda kerasulannya, tetapi degil, tak mau ikut juga. Ayahnya halau Ibrahim daripada rumah, dan Namrud halau daripada negara Babil. Terpaksa berhijrah membawa isteri dan orang yang beriman bersama dengannya, termasuk anak dan Nabi Lut. Nabi Lut anak saudara dia berhijrah ke Palestin. Nak meninggalkan tanah air yang dikasihi ini sangat berat. Sangat berat. Tetapi kerana agama, Ibrahim berhijrah pergi ke Palestin, menghadapi cabaran di tempat yang susah. Dalam keadaan usia yang tua, Ibrahim tak ada anak. Berakhir Allah Ta'ala mengurniakan anak, Ismail dan Ishak. Ketika Ismail yang dilahirkan dahulu, ketika anak ni masih bayi, masih kecil, seorang tua yang tak ada anak tiba-tiba ada anak. Gambarkanlah kasih beranak itu. Allah Ta'ala perintah Ibrahim hantarkan anak dan mak dia Hajar ke Mekah. Hantar ke Mekah, wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, yang tak ada tumbuhan, yang tak ada air, yang tak ada manusia, binatang pun tak sanggup hidup, kering, yang sangat dahsyat. Kerana ini perintah Allah, Allah Ta'ala perintah, Ibrahim kata, ikutlah perintah Allah Ta'ala. Isteri dia pun ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan macam kita, air ada tak, api ada tak, elektrik ada tak, jalan raya ada tak, kalau tak ada ikut. Ini bukan dia. Ini bukan dia, bukan Islam yang sebenar. Islam yang sebenar ikut perintah Allah Ta'ala. Apa saja Allah Ta'ala perintah, ikut. Bila Ibrahim menunaikan perintah-perintah ini, hantar isteri dan anak di Mekah. Setelah Ismail membesar, boleh ikut ayah berjalan, boleh bercakap dengan ayah, teman ayah bercakap, tak ada orang lain. Tiba-tiba diwahyukan suruh sembelih. Suruh sembelih anak dia ni. Melalui mimpi wahyi. Mimpi seorang rasul adalah wahyi daripada Allah, bukan sembarangan. Wahyi daripada Allah. Ibrahim sanggup menunaikan perintah itu. Allah suruh, Ismail kata, oleh kerana Ibrahim bawa Ismail jauh, dia takut mak dia kesian, mak tak pergi. Ajak berjalan jauh daripada mak dia Hajar. Lalu
beritahukan Ismail, ayah mimpi wahyu daripada Allah Taala suruh sembelih. Sembelihmu. Sembelihmu. Ismail kata kalau Allah Taala suruh sembelihlah. Sembelihlah. Ibrahim sanggup menunaikan perintah itu. Ismail menyerah diri. Allah Taala nasahkan perintah. Hanya satu ujian saja. Satu ujian daripada Allah. Allah Taala kata, Ibrahim, aku jadikanmu imam, pemimpin kepada dilahirkan daripada kamu rasul-rasul, termasuk Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Allah Taala nak jadikan Mekah ni tempat zahir Nabi akhir zaman. Nabi yang diutuskan untuk seluruh manusia, bukan untuk satu kaum, satu zaman, satu negeri sahaja. Kerana Allah Taala sudah tahu, yang maha mengetahui, Allah maha mengetahui, dia beri ilmu kepada manusia di akhir zaman ini. Manusia boleh mencipta alat-alat yang canggih, kapal terbang yang laju dan besar, pergi ke sana mari dalam masa yang cepat, mendapat maklumat, bukan saja telefon, sekarang internet, berita seluruh dunia dapat diketahui dengan cepat. Maka cukup bagi akhir zaman seorang rasul saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan nak beritahu zahir Nabi Muhammad situ. Tuhan suruh Ibrahim atau daripada benih ini dilahirkan zuriat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk akhir zaman. Ibrahim tak tahu lagi. Tuhan suruh dia, amu baik. Kemudian Tuhan suruh Ibrahim mendirikan Kaabah. Tapi disebut kemudian mendirikan Kaabah itu. Disebut hikmah mendirikan Kaabah itu dulu. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami jadikan Kaabah, Baitullah itu, manusia berhimpun. Berhimpun masabatan lin-nas, menjadikan manusia tertarik dan berhimpun. Roh dan jasad. Jasadnya mesti haji pergi ramai-ramai. Itu jasadnya. Rohnya manusia cenderung kepada Mekah. Ibrahim berdoa. Tuhan ajak Ibrahim berdoa. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung kepada Mekah dan penduduk-penduduk Mekah. Tuhan jadikan mereka yang pergi ke Mekah, walaupun Mekah tu tak ada kebun, tak ada apa, bila balik rasa nak pergi pulau. Bila balik rasa nak pergi pulau, berulang kali. Ini ialah mustajab doa Ibrahim alaihissalam. Ini hebat. Yang tak pergi lagi rasa nak pergi, cenderung pada Mekah. Ini makna masabah, sangat cenderung berhimpun di Mekah Al-Mukarramah. Wa amna, Tuhan jadikan aman Mekah, negeri yang aman, sehingga mereka yang bermusuh pernah bunuh ayah dia, bunuh adik-beradik dia, pergi Mekah temu dengan musuh ni. Jadi tak drama nak bunuh di situ. Ini Tuhan jadikan begitu. Nak balas dendam situ tak boleh, tak jadi. Ini kehebatan Kaabah, kehebatan Makkahul Mukarramah yang dijadikan oleh Allah Taala. Bahkan bila Abrahah yang memimpin tentera yang menggunakan gajah untuk merobohkan Kaabah itu, Allah Ta'ala binasakan Abrahah dan gajah tenteranya sekali dengan tayran ababil, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara Mekah menjadi negeri yang aman selagi dunia belum kiamat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambilkanlah, jadikanlah makam Ibrahim itu musalla, tempat sembahyang. Makam Ibrahim ini yang diketahui umum ialah batu yang dipijak oleh Ibrahim ketika mendirikan Kaabah. Itu makam Ibrahim. Ada ulama mengatakan makam Ibrahim ini ialah Kaabah itu sendiri. Ada ulama mengatakan makam Ibrahim itu ialah Makkahul Mukarramah semuanya. Ada ulama mengatakan makam Ibrahim itu ialah ibadat haji. Itu khilaf ulama. Tapi yang masyhurnya ialah batu tempat Ibrahim berpijak. Jijak atas batu itu. Ibrahim jijak atas batu untuk menghulurkan batu pada anak dia Ismail
untuk mendirikan Kaabah. Dan dijadikan bekah tapak kaki Ibrahim. Lekat di atas batu itu. Mengikut riwayat yang terdahulu, dulu nampak nyata bekah ni. Tapi oleh kerana orang jahiliah yang memuliakan Ibrahim secara keberhalaan, mereka pergi gosok batu tu sampai hilang. Nampak sikit-sikit saja. Ramai sangat orang pergi gosok sampai jadi makin hari makin hilang. Ada bekas-bekas masih ada lagi. Mengikut riwayat, pada awalnya makam ni berdempet dengan Kaabah. Kemudian dialih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu mengikut riwayat. Wallahu a'lam. Tuhan jadikan makam Ibrahim tempat semayang. Lebih afdal semayang dekat makam Ibrahim. Dalam Kaabah semua sekali itu ada tempat yang paling lebih untuk kita semayang, iaitulah makam Ibrahim. Yang ada bangunan kecil, itu tempat yang paling baik. Sempadannya di antara makam dengan pintu Kaabah. Tempat yang diperkenankan doa. Sebab itu akan berebut pergi situ. Kan tempat itu lebih. Ada ulama mengatakan Hijr Ismail, tempat kurungan. Ada ulama mengatakan dekat pintu Kaabah. Itu macam-macam tempat lah, tempat mulia. Tetapi makam ialah batu Ibrahim berpijak ketika mendirikan Kaabah. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baita lit-taifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman. Dan jadikanlah kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang bertawaf dan orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya dan orang-orang yang rukuk dan sujud yang disembahyang. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa. Dan berikanlah rezeki dari berbagai buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan engkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara waktu di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya kepada azab neraka.
dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang amat menerima taubat, lagi maha mengasihani. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajar mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Ayat-ayat ini mengisahkan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, Nabi yang dipilih oleh Allah untuk mendirikan Kaabah, menjadi kiblat pada umat Islam di akhir zaman. Dilahirkan daripadanya Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berjaya menghadapi ujian daripada Allah, ujian yang sangat dahsyat, ujian menyatakan tauhid, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan la ilaha illallah, tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah, di hadapan Raja Namrud dan rakyatnya yang kafir syirik, menyembah patung berhala, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Akibatnya Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar dalam api yang besar. Allah menyelamatkannya secara mukjizat. Ibrahim dihalau oleh ayahnya, dihalau oleh rajanya, meninggalkan tanah air yang dikasihi, Babil ataupun Babylon, terpaksa berhijrah ke Palestin. Lalu Allah memberi kelebihan pada Ibrahim dengan melantik menjadi imam, pemimpin bermanusia. Dalam ayat yang dulu, Ibrahim minta Allah Ta'ala lantik juga zuriat keturunan menjadi imam. Allah mengatakan tak termasuk mereka yang zalim. Mereka yang zalim tak ada iktiraf oleh Allah Ta'ala. Mereka yang beriman, yang adil sahaja. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Ibrahim mendirikan Kaabah. Setelah Ibrahim menunaikan perintah meletakkan Ismail puteranya dengan ibu Ismail Hajar, letak di Mekah yang tak ada manusia, Ibrahim sanggup menunaikan perintah Allah. Dan Allah Ta'ala suruh Ibrahim menyembelih anaknya sebagai satu ujian. Ibrahim sanggup buat. Allah Ta'ala batalkan perintah itu. Hanya ujian saja. Setelah itu Allah Ta'ala suruh Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah untuk jadikan kiblat. Wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah Kaabah yang didirikan itu tempat manusia berhadap untuk beribadat, tempat manusia berhimpun untuk menunaikan haji, datang dari seluruh pelosok dunia. Hatinya cenderung pada Kaabah, cenderung pada Mekah. Kami jadikan Mekah negeri yang aman, sehingga mereka yang bermusuh di luar Mekah bertemu dengan musuh dekat Kaabah, tak hati nak menyerang musuh itu. Dan Mekah dipelihara oleh Allah, tak boleh dikacau sewenang-wenang. Itulah kelebihan Mekah yang dikurnia oleh Allah. Ibrahim yang mendirikannya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan makam Ibrahim tempat sembahyang.
Terdapat kekhilafan ulama apa makna maqam Ibrahim. Jumhur ulama mengatakan maqam Ibrahim ialah batu tempat Ibrahim berpijak ketika meletakkan batu-batu mendirikan Kaabah. Ada ulama mengatakan maqam Ibrahim ialah Kaabah seluruhnya. Itu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Ada ulama mengatakan begitu. Dan maqam Ibrahim mempunyai kelebihan fadilah yang tersendiri. Bersemayang di sisinya mendapat pahala yang besar, lebih pada tempat lain. Berdoa di kawasannya dimakbulkan oleh Allah. Kelebihan maqam Ibrahim. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baita lit-ta'ifin wal 'akifin wal ruk'i sujud. Dan kami perintahkan, kami suruhkan Ibrahim dan Ismail yang mendirikan Kaabah itu supaya menjaga Kaabah, membersihkannya, membersihkan dari segi zahir dan batin, ruh dan jasad, membersihkan kawasannya, membersihkan Kaabah, membersihkan hati-hati mereka yang datang ke Kaabah daripada syirik, sifat-sifat yang buruk, bersihkan dari menyembah patung dan berhala. Ini pesanan Allah pada Ibrahim dan Ismail. Maka langkah kamu wahai orang-orang kafir Mekah mendirikan Kaabah, mendirikan patung-patung dan berhala di Kaabah. Dalam Kaabah ada patung juga, bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunaikan haji, tawaf dalam keadaan bertelanjang lelaki dan perempuan. Ini adalah kerja yang sangat keji. Mereka menyembelih binatang, melomor darah pada patung, pada Kaabah. Ini kerja yang sangat keji. Mereka memilih syair-syair yang dikarang oleh penyair-penyair yang terkenal. Dikenal al-mu'allaqatus sam'ah. 7 syair yang digantung di Kaabah. Syair yang dianggap mempunyai nilai sastra, nilai bahasa yang tinggi. Di dalamnya memuji arak, memuji perempuan, memuji hawa nafsu. Ini bercanggah dengan kemuliaan Kaabah. Allah Ta'ala menyuruh Ibrahim dan Ismail membersihkan Kaabah, membersihkan rumah aku, baiti, rumah aku, kata Allah, lit-ta'ifin, bagi mereka yang tawaf, wal 'akifin, mereka yang i'tikaf, war ruk'i sujud, mereka yang rukuk dan sujud. Menunjukkan 3 jenis ibadat yang diamalkan berhadapan Kaabah. Yang pertama tawaf, yang kedua i'tikaf, yang ketiga sembahyang, rukuk dan sujud. Ini ibadat-ibadat yang dilakukan bila berada di Masjid Mekah, yang ditunaikan 3 ibadat, ia beri pahala yang sangat besar. Khilaf kalangan ulama, mana lebih afdal, tawaf ke sembahyang? Ada ulama mengatakan tawaf lebih afdal, ada ulama mengatakan sembahyang lebih afdal. Itu khilaf ulama. Ada ulama membahagikan orang yang datang jauh, tawaf lebih afdal. Itu khilaf ulama. Yang pentingnya ialah 3 ibadat. Tawaf mengelilingi Kaabah, dan i'tikaf di masjid, dan sembahyang. Dia beri kelebihan 100,000 kali ganda daripada sembahyang di masjid-masjid yang lain. Kelebihan Baitullahil Haram. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminah. Seterusnya Allah Ta'ala melaporkan, mencerita Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim, ingatlah bila Ibrahim berkata, rabbi ij'al hadha baladan amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman. Amankan Mekah ini. Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beri rezeki kepada penduduknya, rezeki yang melimpah ruah, buah-buahan, berbagai jenis buahan dinikmati oleh mereka. Hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja. Doa Ibrahim. Mekah negeri yang kering kontang, negeri yang tak ada hasil, tak boleh bertanam, padang pasir berbatu yang keras, di mana nak dapat buah-buahan.
Ibrahim berdoa supaya Allah mendatangkan rezeki, buah-buahan yang banyak. Maka Allah mendatangkan semua jenis buah-buahan di Mekah dapat dilihat, yang datang dari seluruh pelosok dunia. Ibrahim meminta rezeki ini untuk man amana billahi wal yaumil akhir, hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja. Yang kafir biar matilah, biar lapar situlah, yang beri rezeki. Ini doa Ibrahim. Qala wa man kafara fa amatta'hu qalila. Allah Ta'ala menjawab berfirman. Allah Ta'ala berkata, wa man kafara fa amatta'hu qalila. Yang kafir aku beri juga, Tuhan kata. Yang kafir aku beri rezeki untuk kehidupan sedikit di alam dunia ini. Aku menciptakan mereka, aku menjadikan mereka, takkan aku tak beri rezeki kepada mereka. Mereka jadi kafir itu cerita lain. Jadi kafir. Tapi untuk keperluan hidup dalam dunia, aku beri pada mereka rezeki. Ini keadilan Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala. Kalau boleh Nabi Ibrahim kata, awak kafir tak usah berilah, biar mampu kering. Biar mati situ. Allah Ta'ala kata, tidak. Yang kafir aku beri rezeki. Tetapi dalam masalah memimpin, hanya yang beriman saja. La yanalu ahadiz zalimin. Dalam ayat yang terdahulu, dalam memimpin tidak termasuk kelebihan dia beri kepada mereka yang zalim. Kelebihan kepada mereka yang beriman, yang adil saja. Yang zalim tak termasuk. Tapi rezeki aku beri semua, Tuhan kata. Termasuk yang kafir diberi rezeki. Fa umatti'hu qalila. Aku beri nikmat padanya dalam kehidupan dunia yang sedikit saja. Summa attarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Punya aku seretkan mereka ke dalam azab neraka. Neraka ialah tempat yang paling buruk. Yang kafir aku beri rezeki juga. Kerajaan aku, kerajaan Allah ni bukan banyak kerajaan manusia. Kerajaan manusia ni, orang sokong dia beri, tak sokong dia tak beri. Allah Ta'ala tidak. Allah tak beri rezeki semua. Yang beriman, yang kafir Allah Ta'ala beri. Ini menunjukkan adilnya Allah Ta'ala. Adilnya Allah Ta'ala beri pada semua. Allah Ta'ala beri pada semua. Mekah dijadikan rezeki yang aman. Di mana orang kafir dapat melihat sendiri bagaimana Mekahnya. Malangnya bila datang Nabi Muhammad SAW, mereka takut nak masuk Islam. Mereka takut nak masuk Islam. Mereka berkata, inna tab'il huda maka mutakhassaf min ardina, min ardina. Kalau kami ikut petunjuk yang membawa ni wahai Muhammad, ambillah kita di Mekah ni lapar. Awalam nulkilu maharaman aminan yubayda samara kulli syai' rizqan min ladunna. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami jadikan Mekah negeri yang aman? Kami bawa rezeki buah-buahan yang datang dari seluruh pelosok dunia. Kamu nak tengok? Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Malangnya orang kafir takut nak ikut Islam. Antara sebab takutnya, takut tak boleh rezeki, tak boleh hidup. Ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala mengesahkan perangai dan amalan Ibrahim yang menunaikan perintah Allah dengan ikhlas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah apabila Ibrahim mengangkat asas-asas bangunan Kaabah bersama dengan anaknya Ismail. Ibrahim tak berhenti berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Padahal dia sudah menunaikan perintah Allah. Allah Ta'ala suruh bina Kaabah itu. Tetapi takwa yang tinggi yang ada dalam hati Ibrahim dan Ismail, yang takut pada Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala tak terima ibadatnya, bergantung pada Allah. Wahai Tuhan, terimalah daripada kami akan apa yang kami buat ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui.
Jangan kita syok buat ibadat saja. Baguslah aku ni, baiklah aku ni. Lupa Allah Ta'ala terima dak ibadat kita. Allah Ta'ala tolak ibadat kita. Bergantung pada keikhlasan hati kita kerana Allah Ta'ala. Jangan tunjuk pada orang. Doa minta Allah Ta'ala terima. Ibrahim dan Ismail menunjukkan sifat takwa yang sangat tinggi. Wahai Tuhan, taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terima daripada kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Mereka berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua ni Islam kerana-Mu. Islam kerana-Mu. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Bukan saja mengaku orang Islam, menerima sekadar hukum syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dengan hati yang ikhlas. Jadi Islam yang sungguh-sungguh. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan begitu juga dari zuriat keturunanku, anak, cucu, cicitku, merupakan orang Islam yang sebenar kerana-Mu, wahai Tuhan. Orang Islam yang menyerah diri pada Allah, beribadat dan mengikut hukum syariatnya. Bukan yang tak ikut hukum syariat Allah Ta'ala. Itu bukan Islam yang sebenar. Bukan ikut separuh, tak ikut separuh, ikut suka. Itu bukan Islam yang sebenar. Islam yang sebenar menyerah diri pada hukum Allah Ta'ala. Apa yang boleh dibuat, dibuat. Yang tak boleh dibuat, tetap percaya dan berusaha untuk buat. Wa arina manasikana. Tunjuk pada kami cara-cara ibadat hukum syariat, termasuk cara ibadat haji kami. Setelah didirikan Kaabah, tunjuk kepada kami bagaimana nak beribadat di Kaabah ini. Bagaimana hukum syariatnya. Wa tub alaina. Terimalah taubat kami. Bertaubat pada Allah Ta'ala. Minta ampun dengan Allah Ta'ala kalau ada kekurangan. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang, yang punya rahmat yang melimpah ruah. Tuhan yang bersifat rahmat dunia dan akhirat. Tuhan jadikan rahmat itu sifat yang wajib baginya. Rahmat termasuk sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Walaupun tak masuk dalam bilangan sifat 20. Tak ada dalam sifat 20 rahmat ini. Semua sifat kepujian sifat Allah Ta'ala. Ada yang masuk dalam sifat 20, ada tak masuk sifat 20. Sifat 20 tu contoh saja. Jangan duduk ingat 20 tu je sifat Tuhan. Adil sifat Tuhan, redha sifat Tuhan, murka sifat Tuhan. Banyak sifat-sifat Allah Ta'ala yang tak terhingga banyak yang kepujian. Setelah Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah, lahirkanlah di kalangan zuriat aku ini seorang rasul dari kalangan mereka. Seorang rasul di kalangan mereka. Allah menerima doa ini, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam doa Ibrahim dan Ismail, dari zuriatnya dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman untuk seluruh manusia di kalangan Quraisy yang ada di Mekah itu. Yatlu alaihim ayatik, yang membaca kepada mereka akan ayat-ayatmu, membaca Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepadanya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajar pada mereka akan kitab Al-Quran, wal hikmah, dan kebijaksanaan, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ialah sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ialah Al-Quran. Quran ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ni berkembar, tak boleh pisah. Ada orang dia ambil Quran saja, tak pakai hadis. Itu salah, tak boleh. Tak boleh. Hadis menafsirkan Al-Quranul Karim. Banyak perintah-perintah dalam Quran kita tak tahu nak buat kalau tak dihuraikan oleh hadis. Quran memerintah suruh semayang, suruh rakaat, suruh sujud. Dekat mana nak letak rakaat, kat mana letak sujud, kat mana nak niat. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Sembayanglah kamu macam kamu tengok aku sembayang. Khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara-cara aku buat ibadat haji, ikut. Itu hadis. Hadis menerangkan bagaimana nak beramal dengan sunnah itu. Yang kena faham. Sunnah ialah hikmah kebijaksanaan Nabi mengajak umat bagaimana beramal dengan Quran. Ada orang kata hadis ni bukan boleh pakai belaka. Memang ulama-ulama membahagikan hadis. Ada hadis yang sahih lagi mutawatir. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh ulama daripada orang ni sampai ke Nabi SAW secara asanid, secara turun-temurun. Orang ni belajar dengan orang ni sampai ke Nabi. Dan tiap-tiap orang yang meriwayatkan hadis itu yang diketahui dengan ilmunya, alimnya, akhlaknya, waraknya, benarnya dan kuat ingatan yang tak lupa. Ini hadis yang sahih. Kemudian ada yang mutawatir. Mutawatir ialah yang ramai meriwayatkan hadis itu, bukan seorang. Sampai puluh orang pun ada. Itu hadis mutawatir. Ada yang ahad. Ahad ni seorang je, tak ramai riwayat hadis ni. Di mana ada yang sahih mutawatir, ada yang sahih ahad yang tidak mutawatir, yang seorang saja. Hadis yang mutawatir tak boleh dinafikan, mesti kena terima. Yang benar, diketahui akan benarnya, yang meriwayatkannya banyak orang, berkait dengan ibadat sembahyang, berkait dengan ibadat haji. Ada perkara yang disebut dengan ahad, seorang yang meriwayat. Ini timbul khilaf kalangan ulama. Bila timbul khilaf, timbulnya mazhab dalam Islam, mazhab yang berbeza. Tapi asas rukun-rukun Islam tak ada beza kalangan ulama, sama saja. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan ni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tak sampai martabat sahih, yang alim, bijak, cerdik, tapi pelupa sikit. Dia ni ada pelupa. Maksud dia tak salah, tetapi lafaz dia tu ada lain-lain sikit. Ini martabat dia rendah. Sampai pada hadis yang hasan. Ada hadis yang dhaif, ada yang lemah. Diriwayatkan oleh orang yang lemah ingatannya, yang lemah kedudukannya, ataupun dia meriwayatkan hadis, perangai dia tak molek sikit. Alim-alim dah, tapi perangai dia ada tak molek. Ada tak molek sikit. Ada bohong sikit. Cakap tak betul. Hadis ni menjadikan hadis tu dhaif. Kadang-kadang hadis yang dhaif dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini boleh diterima. Hadis yang dhaif boleh diamal dalam fadailul amal, kelebihan amal-amal ibadat. Sebut orang ni baca zikir ni kelebihannya begian-begian, boleh pakai hadis dhaif untuk menggalakkan kita mengerjakan amal, zikir dan seumpamanya. Dan di sana hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu, hadis bohong. Ada kalangan ulama yang jahat, dia berhujah dengan orang nak memenangkan hujah dia, dia kata sabda Nabi SAW, padahal Nabi tak kata pun. Ini hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsunya kena tolak, tak boleh jadi dalil, tak jadi hadis palsu. Jadi hadis ni macam-macam, kita kena sedar. Jadi di sana ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan para ulama. Wa yuzakkihim, dan Nabi Ibrahim berdoa Allah Ta'ala membersihkan mereka. Nabi diutus itu membersihkan umat dari syirik dan kejahatan yang haram. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah wahai Tuhan kami Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tak ada siapa yang boleh mengalahkan Tuhan. Tak ada siapa dapat mengalahkan Tuhan. Itu Al-Aziz. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Semua hukum Allah membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم
قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Maksudnya, dan tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim, yakni agama Islam, selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia. Dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang saleh yang tertinggi martabatnya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, berserahlah diri kepada kuat Ibrahim, Islam. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan segala alam. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tidak hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati, nazak, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh iman. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan. Dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat-ayat ini tentang agama yang dianut oleh Ibrahim AS, iaitulah agama Islam. Bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian, bukan agama musyrikin, sama ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Allah Ta'ala pilih Ibrahim, dianggap Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi, bapa yang ketiga selepas Nuh, Adam dan Nuh alaihi wassalam. Semua agama berbangga dengan Nabi Ibrahim. Orang Islam menyebut Ibrahim, orang Yahudi sebut Ibrahim, orang Kristian sebut Ibrahim. Dan ada qiraat menyebut Ibrahim, sebut Ibrahim. Ada qiraat baca begitu. Orang Hindu menyebut Brahma daripada Ibrahim. Kepercayaannya berbeza. Hindu menganggap Brahma ini salah satu Tuhan yang dipuja dan disembah. Semua mereka memuja Ibrahim alaihissalam. Orang musyrikin yang menyembah berhala memuja Ibrahim. Orang Yahudi yang mengaku pengikut Nabi Musa memuja Ibrahim. Orang Kristian yang memuja ikut Nabi Isa memuja Ibrahim. Ibrahim dianggap bapa Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Allah menegahkan Ibrahim ni bukan musyrikin, bukan Yahudi dan bukan Kristian. Ibrahim adalah Nabi yang menganut Islam.
Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan sesiapa yang tidak suka, yarghabu an dalam bahasa Arab, yarghabu an dengan makna tidak suka, yarghabu fihi dengan makna suka, perkataan yang sama. Bezanya an dengan fihi. Ini bahasa Arab, keindahan bahasa Arab. Ayat ini menyebut wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan sesiapa yang tidak suka, yang benci kepada agama yang dianut oleh Ibrahim, malaikat dia orang yang membodohkan dirinya sendiri. Membodohkan dirinya sendiri. Sembah berhala, sembah tokong, sembah batu, sembah manusia, memuja makhluk. Tidakkah membodohkan diri sendiri? Ikut peraturan yang direka sendiri. Membodohkan diri sendiri. Semua yang tak ikut Islam yang dibawa oleh Ibrahim adalah mereka yang bodoh. Walaupun dilihatnya cerdik, boleh reka macam-macam alat, bijak sangat, ahli-ahli falsafah, sebenarnya mereka adalah orang yang bodoh. Allah Ta'ala kata bodoh, bukan kita kata bodoh. Kalau Allah Ta'ala kata bodoh, kita kena kata juga lah, mereka ni bodoh. Mereka adalah orang yang bodoh. Membodohkan dirinya sendiri, menjadikan dirinya bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sesungguhnya kami memilih Ibrahim di dunia ini. Allah Ta'ala pilih Ibrahim menjadi Rasul. Ibrahim dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia melalui pilihan raya, melalui baka dan keturunan. Tidak. Allah Ta'ala pilih Ibrahim. Walaupun ayah dia tukang pahat buat patung, Allah Ta'ala pilih Ibrahim menjadi Rasul. Allah Ta'ala pilih Ibrahim berhijrah, berjihad, membuka negeri Mekah, mendirikan Kaabah untuk jadi kiblat kepada umat Islam di akhir zaman. Allah Ta'ala pilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya di hari akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang soleh, yang tinggi martabatnya. Orang yang soleh yang martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Pada malam Isra dan Mi'raj ditemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh. Nabi lain duduk di langit yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6. Ibrahim diletakkan di langit yang ketujuh, bersandar di Al-Baitil Ma'mur, kiblat kepada malaikat-malaikat di langit. Ini kelebihan Ibrahim alaihissalam. Dipilih di dunia dan dipilih di hari akhirat. Mengapa Tuhan pilih dia begitu sekali? Idh qala lahu rabbuhu aslim. Apabila Tuhan berkata padanya, pada Ibrahim, Tuhan yang berkata pada Ibrahim, aslim, Islam. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Menyerah diri kepada Allah. Bukan Islam baka dan keturunan. Islam menyerah diri sungguh pada Allah Ta'ala. Sanggup dihukum bakar dalam api yang dinyalakan kerana beriman pada Allah. Sanggup dihalau daripada tanah airnya kerana beriman kepada Allah. Sanggup menghantar anak isteri di Mekah dengan perintah Allah. Walaupun Mekah tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada makanan, tapi ini perintah Allah. Sanggup menunaikan perintah Allah. Allah Ta'ala uji menyembelih anak dia Ismail. Sanggup sembelih Ismail. Dibatalkan oleh Allah kerana Allah Ta'ala yang perintah. Ni kita dah hukum hudud zalim, hukum qisas zalim, hukum Allah Ta'ala tak boleh pakai. Nak pakai hukum kita. Ibrahim, apa saja Allah Ta'ala perintah, ikut. Ini Allah yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha baik, maha rahmat. Walaupun Allah Ta'ala suruh sembelih hadap, adil Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, baik Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni Tuhan. Kita punya kepunyaan dia. Diri kita ni kepunyaan dia. Apa sahaja yang ada pada kita kepunyaan Allah, bukan hak kita.
Apa saja Allah Ta'ala perintah kena ikut. Ini makna Islam. Ibrahim berkata, aslamtu, saya Islam. Saya menyerah diri dengan ikhlas di Rabbil Alamin, pada Tuhan semesta alam. Tuhan yang menjadikan alam, yang mengurus alam, yang mengatur alam dengan peraturan-peraturan dan hukum syariatnya. Ibrahim Islam sungguh-sungguh, bukan Islam main-main. Islam menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Memberi wasiat, wasiat ni ialah nasihat kepada anak-anak, bukan saja masa hidup, selepas mati kena ikut wasiat ini. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, Nabi Yaqub juga memberi wasiat yang sama pada anak-anaknya. Ya bani, wahai anak-anak kesayanganku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, satu ad-din, satu ajaran yang berkait dengan ibadat, berkait dengan muamalat, berkait dengan keluarga, berkait dengan cara hidup, semuanya Allah Ta'ala pilih satu ajaran, iaitulah ajaran Islam. Fala tamutun, maka jangan kamu mati sekali-kali. Jangan kamu mati illa wa antum muslimun, malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Jangan mati tidak Islam, mati meninggalkan Islam, mati tak percaya pada Islam. Hidup Islam, mati pun dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam. Siapa mati Islam ni, bukan saja untuk hidup, siapa mati. Satunya Allah Ta'ala berfirman kepada manusia di zaman Nabi SAW. Dibaca pada mereka, khususnya orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang mengaku mereka adalah anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka ini cucu Nabi, bangga sangat dia ni keturunan Nabi, baka Nabi. Aku ni orang mulia, anak-anak Nabi, cucu Nabi aku ni. Tapi kena ikut Nabi lah. Kalau anak-anak Nabi sungguh. Ada juga anak-anak Nabi tak ikut Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, pak dara Nabi, dah ikut Nabi dalam neraka. Kena ikut. Adakah kamu menjadi saksi, wahai anak-anak Nabi Yaqub, Bani Israel, idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub didatangi oleh tanda-tanda mati. Yaqub dalam keadaan nazak, nak mati bila-bila. Pada masa Nabi Yaqub didatangi oleh tanda-tanda mati dalam keadaan nazak, dikelilingi oleh anak-anaknya. Anak-anak duduk keliling dia. Nabi Yaqub masih menyebut, idh qala li banihi, apabila Yaqub berkata kepada anak-anaknya dalam keadaan nazak, Yaqub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu ibadat, yang kamu sembah selepas aku tak ada? Lepas aku mati, mu sembah apa? Apa ibadat kamu? Qalu na'budu ilahak. Anak-anak Nabi Yaqub menjawab, na'budu ilahak, kami beribadat menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilahan wahida, Tuhan yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam kerananya. Islam kerana Allah Ta'ala. Ini ucapan anak-anak Nabi Yaqub kepada Nabi Yaqub bila mendengar pertanyaan ayahnya. Kami sembah Allah, tak ada Tuhan yang lain. Kami Islam. Allah Ta'ala menyebut, berkata, tilka ummatun qad khalat. Itu cerita umat yang berlalu. Umat zaman dulu. Pada masa Ibrahim, pada masa Yaqub. Umat zaman dulu, laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengaku Islam, buat Islam, mereka terima balasan kerana menerima Islam, ikut Islam. Walakum ma kasabtum,
dan bagi kamu apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau kamu sekarang tak ikut Islam, tak pakai Islam, tolak Islam, duduk bangga saja aku ni cucu Nabi, anak beranak Nabi, keturunan Ibrahim, Yaqub, tapi tak ikut Nabi, sembah berhala, pakar lain pada Islam, kamu terima apa yang kamu lakukan sekarang. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka tidak ada soal, kamu tidak ada soal apa yang dilakukan oleh umat-umat zaman dahulu. Kamu dia soal apa yang kamu buat sekarang ni. Sekarang ni kamu ikut Islam ke tidak? Walaupun datuk nenek kamu ikut Islam, mu tak ikut Islam, duduk bangga megah saja. Datuk nenek aku ni kuat Islam, kita sih tak ikut Islam, tak jadi apa. Kerana perhitungan pada hari kiamat mengikut iman dan amal masing-masing. Wallahu a'lam.